Tengok kat sini, kita akan masuk token. Lepas kita masuk token, kita akan, ni token dia. Kita kena ada dia punya ID dia. ID identity. Dalam handphone kita boleh buat lah. Kita akan download dekat, orang kata, application dalam handphone tu. Storage. Kita tengok kat sini, ni kita boleh masukkan kod dia. Ni saya ringkas-ringkaskan. Kalau tuan-tuan faham nanti boleh sekali membahas je lah. Secara orang kata mudah. Ni token lah. Token dia akan bagi berapa minit untuk kita masuk dalam akaun dia. Okey, dia akan keluar. Berapa ribu semua ada dalam tu penyata. Nak keluarkan penyata, nak print penyata, semua boleh. Kita boleh buat kat sini semua. Mudahkan kita. Untuk kita transfer, lepas kita transfer, kita boleh tulis apa? Bayaran, gaji, noja, okey, sebanyak berapa? 800. Nanti kat penyata pun keluar juga. Bayaran, noja, 800. Dia akan keluar. Jadi kita nak buat penyata ataupun laporan tu senang. Dah ada isi kandung di situ. Saya masa bukan audit lah, masa AMC, Anugerah Masjid Cemerlang, Masjid Bandar Labis, kita ada dapat lebih kurang dua anugerah. Satu Masjid Cemerlang dan kedua Kewangan Cemerlang, dan ketiga Pentadbiran Cemerlang. 3 kita dapat anugerah. Jumlah yang kita dapat anugerah tu lebih kurang dekat 25,000 kerajaan negeri bagi. Sebab apa? Ini salah satu usaha. Macam tadilah Ustazah Noreha bagi kita pergi masjid ke masjid, kan? Kadang-kadang tuan-tuan ada persoalan kan, boleh ke guna duit masjid kan untuk pergi lawatan ke apa? Boleh tak tuan-tuan? Boleh tak? Pergi lawatan masjid sana pakai duit apa? Duit masjid, boleh tak? Sebenarnya boleh. Saya akan tunjukkan fatwa dia. Kalau contohnya jemaah pertikaikan kita tuan-tuan, kita ada fatwa. Jangan risau. Saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Kita boleh gunakan ataupun tidak boleh. Ada juga yang pernah berlaku, dia kata apa? Imam tu nak pergi kursus atau pergi muzakarah imam, pihak pejabat kadi ni minta RM50 je. Antara satu masjid tu imam ada 4 orang, contoh 2 orang. Imam 2 orang, Bilal 2 orang, Noja 2 orang. Contohnya ada 6 orang. Satu masjid cuma RM50 je untuk kita sumbang. Ada juga pengusi pun takut nak keluarkan duit RM50. Sebenarnya boleh, ada fatwa. Nanti saya akan tunjukkan tuan-tuan. Nanti saya akan kongsikan fatwa tersebut. Kita boleh gunakan, kita boleh keluarkan duit tersebut untuk imam tu pergi muzakarah. Gunakan duit tu. Macam masjid kerajaan, ada juga muzakarah. Sekali muzakarah, keluarkan 100. Tiap-tiap bulan ada muzakarah, sebulan 100. Jadi dah 12 bulan dah 1,200. Itu dah masuk dalam bajet dah. Tahun depan untuk bajet kita dah standby dah 1,200 untuk muzakarah imam-imam ni, supaya imam ni dapat yang kata lebih cemerlang. Bacaan dia, Fatihah dia tahu macam ni, macam mana nak baca khutbah dengan betul. Semua dia tahu. Itu punya kelebihan dia. Nanti saya akan tunjukkan. Okey, saya ringkaskan. Okey, yang inilah data-data je. Kalau kita tengok kat situ, baik pulih kolam. Okey, saya tulis kat situ. Baik pulih kolam, baik pulih pipe, batu longkang dan tandas. OKU. Saya akan tulis kat situ untuk faham. Jadi saya dah approve benda ni. Okey, pengurusi masjid kerajaan ni khasnya iaitu pejabat kadi. Orang kata pejabat kadi sendiri iaitu kadi daerah sendiri yang pengurusi. Jadi kadi akan tengok, ini RM2,050 semua total. Ada voucher tak? Ada voucher. Voucher tuan-tuan kena ada Sebab apa tuan-tuan? Macam tadi ada pihak yang tuan kata tak payahlah susah-susah. Sebenarnya kita kena buat tuan-tuan sebenarnya. Sebab apa kena buat? Takut jemaah-jemaah kita ni buat aduan, tuan-tuan tak ada bukti. Itu yang kita risaukan. Tak ada bukti. Voucher mana? Resit mana? Kalau kita tengok, ada yang jadi imam baru orang kata tak sampai setahun, 6 bulan. Sebab apa? Merajuk. Merajuk sebab apa? Imamnya ditegur oleh jemaah, bacaannya tak baik. Ada. Jadinya dia terus buat letakkan jawatan kepada pengurusi. Ini peringkat dia. Dia tak boleh pergi pejabat kadi terus tau. Surat tu tak boleh pergi pejabat kadi dulu. Kena ikut peringkat. Surat tu, orang yang nak letak jawatan tu kena buat satu surat kepada pengerusi.
pengurusi masjid, dan pengurusi masjid take note dan minitkan mesyuarat tersebut dan buat mesyuarat tersebut. Itu pentingnya mesyuarat. Kita panggil mesyuarat, lepas tu kita panggil imam tu, kita selesaikan yang pertama, apa isu dia. Dia kata dah tak boleh, saya nak berhenti juga. Itu keputusan mesyuarat. Ingat satu lagi, dalam minit mesyuarat jangan tulis keputusan pengurusi. Minta tolong. Jangan tulis keputusan pengurusi. Nanti kesian pengurusi nanti. Apa-apa pengurusi yang kena. Biar tulis kat situ dalam minit mesyuarat keputusan mesyuarat. Sangat penting Siapa yang jadi setiausaha kena tulis keputusan mesyuarat. Jangan tulis keputusan pengurusi. Kalau keputusan pengurusi, habislah pengurusi. Semua nama dia naik. Saya tengok kadang-kadang silapnya kat situ. Jadi dalam mesyuarat tersebut, tuan-tuan, kita kena settlekan isu tersebut. Isu kenapa dia tak nak jadi imam. Apabila dia tak nak jadi imam, dia tak nak juga, dia akan bagi surat kepada pengurusi. Pengurusi akan bincang dan minitkan, dan diminitkan surat tersebut, lampirkan dan terus pergi kepada pejabat kadi. Pengurusi ada kuasa tak nak berhentikan imam tersebut? Ada kuasa tak? Contohnya pengurusi tak suka imam ni. Tak sukalah imam ni, kata aku nak berhentikan dia. Ataupun ada yang dia kata datang pergi ke pejabat kadi, dia kata ustaz, imam tu orang kata tak boleh lah ustaz, nak kena berhentikan juga ustaz. Dia kata, saya cakap kena ikut prosedur. Ada pengurusi tak? Ada pengurusi, kena bincang dengan pengurusi. Siapa awak? Saya jemaah. Dia kena settlekan peringkat pengurusi. Saya cakap dengan dia, setiap masjid dan surau ada ahli jawatan kuasa. Bincang dulu dalam peringkat ahli jawatan kuasa dulu. Tak dapat settle, baru pergi ke pejabat kadi, dan penggerak ataupun PBMD akan ambil tindakan ataupun beri nasihat. Apa gunanya kita tubuhkan ahli jawatan kuasa di peringkat masjid? Dia kata, faham. Tak boleh ngadu kepada pejabat kadi dulu. Kena ngadu pada pengurusi. Padahal dia dengan pengurusi pun tak ngam. Ada, kan? Ada. Tak ngam pengurusi. Jadi dia kata lalas pun dia senyap je lah. Dia senyap pun dia tak. Tapi itu ikut prosedur. Ada tuan-tuan macam ni. Sebab apa? Itulah manusia. Dinamakan manusia. Okey. Dan lepas pergi ke pejabat kadi, dan pejabat kadi akan proses untuk permohonan imam tersebut. Okey. Jelas tuan-tuan? Okey. Nanti last kita akan buka soalan Kita teruskan laju je ni. Okey. Catat aliran iaitu permohonan kebenaran baik pulih masjid dan surau dan karyah, iaitu dana peruntukan dan dana masjid dan surau. Ini pun sama. Ada ulang-alik pengurusi tanya tak ada dana masjid tersebut. Okey, macam mana kaedah dia? Contoh kalau sekiranya masjid nak ubah suai. Ubah suai tuan-tuan, jangan sembarangan tuan-tuan. Benda ni melibatkan fatwa. Banyak masjid yang buat sekati dia je, macam masjid dia. Masjid ni kena ada fatwa. Nak buat apa-apa, pertama sekali tolonglah rujuk pejabat kadi. Tengok-tengok dah timbullah menara baru. Lepas tu tak maklum pada kita, dah mufti menjawab salah dia punya kaedah dia, dah kena runtuh balik. Ada tuan-tuan macam gitu. Ada yang buat bilik air. Buat bilik air apa? Depan masjid bilik air. Contohnya masjid tepi ni bilik air. Kalau contohnya masjid tu naik bukit, adalah masjid tu. Naik bukit masjid tu, kalau kita tengok bawah sikit, nampak dalam. Ada masjid tu. Sebab apa? Tak berbincang dengan pejabat kadi. Alih-alih dah buat. Lepas tu dah peruntukkan, nak kena robohkan, marah pula pada kita. Padahal dia tak bincang kepada kita tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tolonglah, nak buat apa-apa tindakan, bincang kepada kita dulu. Pergi pejabat kadi ataupun adukan kepada penggerak masing-masing. Tuan-tuan ada penggerak kan? Boleh bincang dengan penggerak. Ada nombor telefon penggerak, pergi bincang dengan penggerak. Bulu Kasab pun ada penggerak baru. Imam Yazid. Boleh rujuk dengan Imam Yazid. Bagus Imam Yazid ni. Boleh WhatsApp ni. Dia pun boleh bekerjasama insya-Allah. Okey. Kita tengok surat permohonan, kertas kerja lengkap, gambar, lakaran lakaran
borang-borang permohonan, peruntukan. Okey, benda-benda ni ada lebih kurang 4 item yang perlu ada untuk kita persembahkan kepada pejabat kadi. Okey. Pergi ke pejabat kadi dan proses pejabat kadi, proses permohonan, lepas tu kepada Jaij, lepas Jaij, lepas tu mohon kebenaran. Lepas mohon kebenaran, bahagian pengurusan masjid pula, iaitu menerima dan proses permohonan dan memberi kebenaran, kelulusan dan fatwa. Jangan tuan-tuan. Kalau kecil-kecil kan, macam contohnya tukar kepala paip, tak payahlah fatwa tuan-tuan. Kepala paip ke, tandas orang kata nak tukar dia punya mangkuk dia ke, tak payahlah. Melibatkan benda besar, contohnya tukar atap. Kan, tukar atap ni, tukar semua ni, bocoran, kata nak tukar semua. YB ada buat peruntukan. Tak ada peruntukan negeri pun, tapi peruntukan YB. Ataupun ada orang kaya yang sumbang kepada kita. Tetap kena rujuk kepada pejabat kadi. Tolonglah tuan-tuan. Nanti kan isunya lagi berpanjangan. Saya minta sangat-sangat. Okey. Lepas tu terbahagi kepada dua, iaitu masjid dan surau, iaitu tiada dana, dan masjid dan surau yang ada dana. Iaitu ada dua ni lah yang tadi saya cakap. Kalau sekiranya daripada negeri dan daripada sumbangan daripada orang. Okey, jelas tuan-tuan Okey, kita seterusnya berkaitan dengan iaitu ni politik lah. Politik nanti saya akan masuk dalam fatwa sekali. Saya akan buat tunjukkan dia punya slide dia. Okey, ni politik. Pasal guna politik. Sebab apa? Benda ni ada dah terjadi sebenarnya, dah terjadi. Okey. Okey, fatwa. Ni fatwa. Okey, ni saya nak tunjukkan pada tuan-tuan. Ini nanti saya akan bagi kat dalam grup lah biar tuan-tuan dapat dekat dalam grup tu untuk tuan-tuan simpan. Saya pernah bagi fatwa ni, dia ada pernah risau berkaitan dengan orang kata kita ada buat program, satu program mufti bersama masyarakat baru-baru ni dekat Ferda apa saya lupa apa? Midoi. Ferda Midoi. Dia takutlah orang kata kita keluarkan dana masjid ni untuk dana masjid ni, takut jemaah bising. Saya cakap tuan pengurusi jangan takut, saya akan beri fatwa. Ada pengurusi kat situ, saya bagi dia punya fatwa ni. Nah, simpan fatwa ni tuan. Dia kata kalau jemaah tanya apa semua, simpan. Nanti kita boleh persoalkan dalam fatwa tersebut. Okey, kita tengok keputusan iaitu fatwa bagi tahun 2019. Okey, 2019. Kita tengok nama-nama tabung yang dilantikkan iaitu di dalam masjid dan surau negeri Johor. Okey. Setelah dilihat dan dibahaskan dengan teliti daripada setiap sudut mesyuarat iaitu Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor kali yang ke-303 bilangan okey, sorry tak ada keluar sekejap sekejap Okey, nampak. Okey, ni dia punya fatwa tuan Tuan-tuan boleh tengoklah. Nanti saya akan bagi jugalah dekat dalam WhatsApp nanti Okey, keputusan fatwa bagi tahun 2019. Inilah dia punya ni fatwa dia, saya besarkan. Okey, nama-nama tabung yang diletakkan di dalam masjid dan surau negeri Johor. Setelah dilihat dan bahaskan iaitu dengan teliti daripada setiap iaitu sudut mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Johor kali yang ke-303 bilangan 9/2019 bertarikh 25 Muharram 1441 iaitu bersamaan dengan 25 September 2019. Ni panjanglah ni. Okey, jadinya kita tengok dia punya isu dia sebenarnya. Apa yang dibenarkan, apa yang tidak dibenarkan. Okey, kita tengok. Yang pertama berkaitan dengan Yang pertama berkaitan dengan bagi iaitu kegunaan iaitu masjid
kuasa pengurusan dan iaitu utility, iaitu api, air dan telefon. Boleh. Duit masjid yang kita boleh gunakan untuk ni, api, air dan telefon. Boleh. Yang kedua, upah, gaji dan allowance pegawai, imam, bilal, noja atau pegawai lain yang dilantik. Kerani boleh tak? Boleh. Okey. Yang ketiga, penyelenggaraan bangunan dan peralatan. Peralatan masjid lah. Contohnya nak buat beli sapu ke, nak beli penyapu ke, nak beli vacuum ke apa, boleh. Tak ada masalah. Lepas tu program dan aktiviti masjid seperti sambutan Hari Kebesaran Islam, majlis sambutan awal Muharram, Maulidur Rasul, lepas tu Isra' Mi'raj, Nisfu Sya'ban dan seumpamanya berkaitan dengan program-program kebesaran Islam. Boleh kita gunakan duit masjid. Tuan-tuan jangan risau. Pengajian takmir, kuliah harian, lepas tu kuliah duha ke, penggunaan dan bulanan. Iaitu mingguan ataupun bulanan, atau kuliah apa-apalah, mingguan ataupun bulanan. Jadinya kalau contohnya tuan-tuan buat satu program nak jemput kepada orang kata ustaz daripada luar negeri, nanti kita akan tunjuk fatwa dia. Saya kena cepatkan. Fatwa tu ada, nanti saya akan tunjukkan. Kalau kita nak jemput, mohon sangat buat permohonan daripada pejabat kadi dulu. Minta, tadi pun Ustazah Nuriha pun dah terangkan, tolonglah kena mohon dulu. Kalau tak mohon, nanti tuan-tuan kena menjawab. Sebab apa ni melibatkan titah tuanku. Dia tak bagi. Kalau dia bagi pun, kalau pejabat tu dibenarkan, kita akan pergi ke pejabat mufti. Pejabat mufti akan uruskan benda ni. Boleh ataupun tidak boleh. Kalau boleh, baru jalankan program tersebut. 3 bulan sebelum program tersebut. Itu, 3 bulan program tersebut baru mohon. Okey. Seterusnya, kita tengok program solat hajat, khusus pengurusan jenazah dan seumpamanya. Khusus apalah? Macam tadilah. Imam bila noja pergi khusus, contohnya pejabat kadi minta RM50 untuk makan je. Contohnya imam bila noja ni kita dah ramai, kita untuk RM50 untuk makan je. Untuk makan kita bincangkan muzakarah, bincangkan berkaitan dengan isu imam dan bila dan noja ni. Tuan-tuan kena lepaskan. Lepaskan macam mana? Buat satu mesyuarat, buat satu keputusan, benarkan keluarkan duit. Dan minit tersebut, kita akan keluarkan duit RM50 ini khususnya kepada Imam Bilal dan Noja untuk muzakarah Imam Bilal Noja. Tulis dalam minit tersebut. Sebab minit ni penting. Nanti apa-apa isu yang berlaku, saya takut-takutlah audit ke apa ke. Bukan audit daripada kita orang, sempoi je tuan-tuan. Macam Ustazah Nuriha, kita sempoi je. Kita tak cari, orang kata tak cari salah orang. Cuma kita akan bincangkan macam mana nak lebih baik. Itu je. Kita tak akan, ni salah tu. Tak. Kita akan buat lebih baik. Dan saya bukan saya nak flower lah kan. Maksudnya, tuan-tuan boleh. Tak nak pergi jauh, kan. Nak pergi orang kata Temulo Jaya ke apa, tak apa. Kita pergi Masjid IUI. Boleh Masjid IUI kan? Kita boleh pergi Masjid IUI. Kan? Pergi contoh, kita tengok macam mana masjid tu boleh cemerlang. Macam mana kaedah, orang kata bendahari diuruskan. Boleh, tak ada masalah. Nak pergi Masjid Labis, kita lalu-lalukan. Nak tengok macam mana akaunnya dia buat, kita akan boleh tunjukkan. Kita jamu sekali. Apa orang kata buat makan sekali. Tak ada masalah. Kita lalu-lalukan tuan-tuan. Boleh pergi Masjid Bandar Labis. Walaupun tak cantik. Saya pun pelik, masjid ni pun tak cantik sangat. Cat pun tak ada. Cat pun kita baru minta peruntukan, baru dapat tahun ni. InsyaAllah dapat cat baru. Tapi khususnya bukan dia tengok masjid cantik, tapi dia tengok pentadbiran kita. Cara kita, orang kata uruskan pentadbiran masjid tersebut. Okey? Ihya Ramadan, lepas tu kita tengok apa-apa jua perkara kebajikan kepada maksud kegunaan masjid. Okey, seterusnya, kedua, bagi tujuan kebajikan seperti apa? Sumbangan kepada fakir miskin. Boleh tuan-tuan guna duit masjid. Sumbangan kepada orang yang
putus iaitu perbelanjaan dan musafir. Boleh musafir. Orang datang kan, Haji saya ni nak balik Kelantan ni, tak ada duit apa semua, dia kata. Kita boleh keluarkan. Tapi ingat, bincang dalam mesyuarat, tetapkan khusus, macam masjid saya ni, tetapkan khusus dalam mesyuarat anggaran yang kita boleh berikan kepada musafir. Minat kan? Contohnya sekali orang musafir tu, ada orang susah ni, kita letakkan ganjaran tu tak boleh lebih hadnya RM200. Itu je. Kita tengok masalah dia apa. Contohlah tuan-tuan, kalau kita haskan untuk RM50, dia nak balik Kelantan, takkan kita nak bagi RM50. Dalam mesyuarat dia kata, tak boleh ikut dalam mesyuarat ni. Dalam mesyuarat RM50 je. Kita letaklah maksimum 200. Macam itu. Jadi 200 tu cukup lah. Nak balik Kelantan, nak apa semua uruskan, boleh. Tak ada masalah. Okey. Seterusnya iaitu sumbangan kepada gelandangan, boleh. Program-program masjid menyantuni asnaf, fakir dan miskin, apa-apa jua perkara yang kembali kepada maksud, iaitu kebajikan am. Wallahu a'lam bishawab. Okey, ni berkaitan dengan fatwa. Settle. Okey. Jadi tuan faham tentang fatwa? Jadi saya akan bagi tuan-tuan, kalau apa-apa yang ni kita boleh tunjukkan fatwa dan bukti. Okey. Seterusnya, ini pun isu hangat ni tuan-tuan. Okey. Berkaitan dengan kebenaran kutipan pertubuhan kebajikan anak yatim. Okey. Tuan-tuan kena ingat saya cakap pasal tabung anak yatim ni, kita bukan kita nak tolak anak yatim tuan-tuan Jangan terkejut dengan kita punya keliling ni. Tapi ni mesyuarat negeri. Dah peringkat apa, orang kata peringkat teratas sekali. SQ. Dia bincangkan, bukan saya buat sendiri, tak ada. Benda ni pun dah ada sign. Okey. Kebenaran, kutipan bagi anak-anak yatim ni, tabung dia, tuan-tuan tahu tak? Sebenarnya ini je yang ada. Nama-nama dia adalah dimaklumkan bahawa mesyuarat Majlis Agama Islam Negeri Johor kali yang ke-247 bertarikh 26 April 2022 dengan ini bersetuju memberikan kebenaran kutipan khairat kepada jawatankuasa dan pertubuhan anak yatim ini. Ini ada nama-nama dia. Ini saja, selain daripada nama-nama pertubuhan anak yatim ni tak ada dalam ni, kita tak benarkan. Kalau contohnya datang tempat kita, tolonglah ni anak yatim ni, tengok dulu, semak dulu ada tak nama dia. Ada. Kalau ada, boleh kita bagi sedekah. Ustaz, boleh tak tabung anak yatim ni letak dekat masjid dan surau? Boleh tak? Tuan-tuan boleh tak? Tabung anak yatim ni letak kat masjid surau kita? Boleh tak? Jangan terkejut tuan-tuan tak boleh. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Satu tabung je kat dalam masjid kita, iaitu kutipan untuk masjid dan surau saja. Untuk yang tadi saya bentangkan fatwa tadi, selain daripada itu tidak dibenarkan walaupun tabung anak yatim. Nampak? Tidak dibenarkan. Sekarang ni kita tengah usaha ni. Yelah, benda ni susah nak cakap tuan-tuan sebenarnya. Dia melibatkan isu. Masjid kerajaan sendiri pun sama. Betul? Kadang-kadang benda tu berat nak cakap. Kan? Padahal benda ni dah ada dalam perkeliling. Okey, apa dia kata? Saya cakap Kita tengok. Okey. 3.1 lah Kebenaran iaitu pungutan daripada hanya boleh dijalankan dalam negeri Johor untuk iaitu tempoh 1 tahun. 1 tahun saja. Itu saya cakap setahun saja, tempoh 1 tahun. Okey, yang ni tak apalah. Ini dah biasalah untuk permohonan untuk khairat Cuma ni kita tengok nombor 4.1. Saya nak cepatkan. Pungutan iaitu derma hendaklah dibuat menggunakan kaedah-kaedah berikut. Pertama, tidak dibenarkan meletakkan tabung pungutan khairat anak yatim di masjid dan surau negeri Johor. Namun, pihak iaitu pertubuhan
boleh berbincang dengan bahagian pengurusan masjid dan surau. Bincang dengan siapa? Bincang dengan tuan-tuan. Bincang dengan tuan-tuan. Pengurusi ahli jawatan kuasa ni boleh bincang. Lepas tu dia kata apa? Jabatan Agama Islam Negeri Johor tentang itu sumbangan masjid dan surau yang berkemampuan untuk memberi sumbangan kepada anak yatim. Tak boleh letak tabung dalam tu, dalam masjid dengan surau tak boleh, tetapi kita boleh tetapkan sumbangan kepada anak yatim. Contoh, dalam mesyuarat, kita buat mesyuarat, kita buat putusan, sebulan kita bagi anak yatim RM1,000, contoh RM1,000 kita bagi sumbangan. Tapi dengan syarat tak boleh letak tabung dalam masjid dan surau. Memang tak boleh. Cuma kita masjid ni, itu atas orang kata, belah ihsan daripada pengurusi ataupun ahli jawatan kuasa. Nak bagi sumbangan. Faham tak? Jelas tak saya cakap atas belah ihsan tuan-tuan. Bagi, contohnya nak bagi sebulan 200 ke 300 pulang pada tuan-tuan. Tapi tidak boleh tabung letak dekat masjid dan surau. Ni bukan arahan saya, ni arahan jabatan. Itu saja. Jelas tuan-tuan? Jelas. Okey, yang lain tak ada masalah. Yang lain semua sama. Berkaitan dengan sijil apa, wakaf apa semua. Benda ni biasalah. Nanti saya minta nanti Ustaz Rahim benda fatwa-fatwa atau keliling ni boleh masuk dalam ni Ustaz Rahim dalam apa? Dalam grup insya-Allah. Okey tuan. Okey tuan. Okey. Itu isunya. Tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Okey. Tuan, betul bagus dia punya soalan dia. Tapi saya sebenarnya minta kan, kita pejabat kadi tak boleh. Maksudnya diarahkan. Kena ikut peringkat jawatan ataupun peringkat AJK dulu. Okey. Macam mana caranya tuan-tuan? Kita akan letak pekeliling ni, lampirkan dan tuan-tuan buat surat. Buat sendiri, setiausaha buat surat sendiri dan berikan kepada badan-badan yang tertentu tu. Okey? Kalau daripada arahan pejabat kadi tak betul tuan-tuan, nanti dia kata kita yang buat, kita salahkan. Tapi tetap arahan dari pihak ahli jawatan kuasa. Okey tuan. Jelas tuan-tuan tuan? Okey, tuan. Okey soalan. Ada mic tak ada mic. Tak dengar. Okey, lagi 10 minit tuan-tuan, saya cepat-cepat 11.30 kita habislah. Mudah-mudah kita mudahkan. Tak. Ustaz, kadi dah sampai. Kadi. Okey. Saya Haji Muhammad daripada Masjid dan Okey. Kenal. Saya dah dapat kali ini. Okey. Bertarikh seperti itu bertarikh 27 April 2022. Okey. Setahun lebih dah. Dan sekarang ni saya bertanyakan ni kepada Tuan Haji. Pas. Okey. Kerana ketika ini saya menjawab dipercayai sebagai dapur. Dan ada baca ni ada satu kos yang tidak lari. Kerana keliling ni daripada atas jabatan kawasan itu. Jadi tuan cakap kita sebagai pengurusi yang mengurus masjid harus menuliskan kepada ataupun mana-mana menyatakan kita memberikan dari SOP sah. Sebab keliling kita tak boleh mengatasi keliling. Kita pengurusan masjid tak boleh keliling. Kita patuh dan akur pada keliling. Jadi kalau banding pada sebuah pengurusi, tak dapat saya belum saya dapat cerita ada Tuan Haji. Saya jujur. Jadi sekarang saya silakan akhir kebiasaan pengurusan dan tidak program arahan dan kami semua patuh. Jika ditakdirkan tabung anak yatim tidak digunakan, ceraian 4 itu
Tidak dibenarkan letak tabung penghutang harian aktif di Masjid Nasional. Sudah jelas. Mengapa kita harus melakukan surat sendiri untuk mementingkan pengenaan tabung yang terletak di masjid? Tak perlu diambil, kita tadi berpikir. Oleh itu, oleh karena setahun berlalu, daerah batu bahan muat dan buat ketutupan dilapis, tapi tutup, tidak maklumat. Tapi di lain tak ada maklumat. Kat sini saya tak salahkan siapa. Kita ambil pendekatan yang terbaik, bagaimana nak uruskan hal ini supaya dia tidak ada satu isu. Bukan kita tak sayang hati. Betul. Ini isunya melibatkan sensitivity. Betul. Kami mekanis. Itu sumber macam media saya. Sumbangan anak yatim 1 tahun hampir 1 juta. Jadi nampak kesetujuan dan pendapatan PKI setahun hampir 1 juta. Ini maklumat. Jadi saya orang ini biar usaha ala daerah mengambil usaha arahkan segera atau belum. Terima kasih tuan beri nasihat dan idea sangat bagus Jadi sebenarnya benda ni dah setahun berlalu. Jadinya pekeliling ni mungkin terlepas pandang. Tapi isunya sebenarnya berbangkit terjadi di daerah Tangkak sebenarnya. Sebab tu kita baru keluarkan, baru-baru ni terjadi kepada kat daerah Tangkak. Dia isu dia sikit tuan-tuan. Dia dekat fatwa tu berkaitan dari segi kewangan tersebut. Kalau ikut fatwa, dia tidak, orang kata bawah, orang kata pentadbiran tu, perbelanjaan tu daripada AJK sebenarnya. Daripada AJK. Dia buat khusus yang tempat lain, bukan untuk anak yatim. Duit tu bukan untuk anak yatim. Maksudnya duit tu dia untuk, contohlah, untuk dana untuk benda lain. Sebenarnya duit sumbangan daripada kita ni ikut fatwa direct kepada anak-anak yatim. Itu ikut prosedur ataupun fatwa yang betul. Bukan kita belanja yang lain. Contoh belanja yang lain apa? Beli tanah untuk ni tak boleh. Tak boleh sebenarnya ikut fatwa. Itu isu sebenarnya. Jadi keluarlah benda ni, bangkit cari pekeliling lain untuk kita nak selamatkan daerah Segamat ni. Kita cari dapat untuk 2022. Jadi itu yang kita timbulkan dan kita terangkan kepada tuan-tuan supaya kita sama-sama ambil tindakan. Dan pejabat kadi pun akan ambil tindakan. Dan Ustaz Rahim pun lepas ni akan ambil tindakan berkaitan tersebut. Dan kadi sendiri dah pergi meeting sama-sama dengan iaitu anak yatim daerah Segamat dan maklumkan perkara tersebut. Dan anak-anak yatim waktu daerah Segamat tu maklumkan juga. Kita bukan zalim tuan-tuan, minta maaf. Kita bukan zalim. Kalau saya nak cerita, nanti apa-apa nanti kan, ustaz ni cakap tak nak saya pertikaikan apa-apa. Bukan maksud dia. Tapi kita keluarkan arahan daripada fatwa ataupun pekeliling. Kita akur. Sebab apa? Kita sendiri pun jahil. Saya pun jahil juga tuan-tuan. Bab benda ni. Kan? Tapi sebenarnya, benda tu ikut prosedur. Apa Islam ataupun syariat yang diberikan, sebenarnya ikut prosedur. Ikut hukum. Hukum tu. Bab hukum tu. Kena ikut hukum. Penyerahan duit tersebut. Daripada majlis. Itu yang timbul isu tu. Dekat daerah lain. Jadi tak apa tuan-tuan. Terima kasih tuan-tuan sekadar ingatan dan orang kata idea yang sangat bernas daripada pengurusi Kampung Jawa. Jadinya insya-Allah kita akan usahakan dan kita buat orang kata secepat mungkinlah tindakan perkara tersebut. Dan pengurusi anak yatim pun dah maklum perkara ini. InsyaAllah tuan-tuan. Okey. Kalau tuan-tuan nak ambil tindakan sendiri pun tak ada masalah. Kita bagi kita punya ni, nanti Ustaz Rahim akan ambil tindakan benda ni. Tuan-tuan nak buat pun tak apa. Jawapan nanti daripada pejabat kadi. Pejabat kadi pun ada pekeliling tersebut. Tak ada masalah tuan-tuan. Okey? Jelas Okey, kita cepatkan Okey, berkaitan dengan okey. Surau. Sambungan tadi, maksud kalau ada satu surat standardized boleh kita kembalikan bukan bersih kepada Betul. semua
betul. tidak saya buat lain, yang lain Boleh. Ya, maksudnya. Okey. Mudah ya maksudnya. Itu Bet- yang pertama. Yang kedua saya nak tanya, saya ikut prosedur dalam pengamatan masjid ni atau memperhatikan. Kalau ikut schedule dia punya aturan dia, sehingga kelas itu diperhatikan calon pegawai yang akan dipanggil untuk dulu. Okey. Jadi imam bila kan, bila imam lah. Dan selepas itu last sekali pelantikan peringkat negeri setelah sejauh ini akan pelantikan pelajaran malam dedikasi dan fahamkan imam dengan Bilal dia dapat lebih kurang 5,000 sebulan dengan Bilal anggaran lah yang tak itu dia. Jadi dia punya maksud saya. Tapi yang terjadi di sini di surau saya daftar juga imam Bilal dan saya dah dapat WhatsApp katakan yang dia berjaya, yang dia tak berjaya, betul kan? Tapi sekarang ini dah masuk 3 tahun, ada sesuatu perhatikan daripada pergi tolak atau betul. Jadi imam itu betul agak pergi lagi. Dulu ada terus. Yang kamu tak ada keluar. Jadi itu yang kita dibuat. Kalau saya tak tanya lah. Suruh ada banyak lagi. Nah itu je. Yang keduanya, surau Tamayang telah diberi kelonggaran untuk pendidikan iman sejak PKP 2019. Jadi surat dia sehingga tarikh yang diberi bulan. Dan selepas itu kita telah buat permohonan untuk melanjutkan kekerankan solat Jumaat. Alhamdulillah dah dikatakan 3 kali ini. Cuma surat pengesahan pelantikan tak ada juga. Jadi kita kata orang macam kita memantau Malaysia lah. Ustaz Aim. Jadi tak ada apa-apa perkembangan. Dan tidak lewat setiap tanah boleh dengar sesuai di masjid ni. Kalau tanpa kan yang tukar dulu lah. Sekarang saya tak ingat sana jadi tak ada apa-apa surat perkembangan daripada bagian surau dan masjid yang tanggung. Jadi saya tunggu yang tu. Saya bilang tak apa nak tunggu sampai saya ada diskusi mungkin juga. Saya pula dah 10 tahun dah jadi pengurusi ni. Ustaz tahu tak? Allah. Kita cerita pasal cantiknya nak buat pegawai masjid, buat SCN dan sebagainya. Ustaz tahu tak? Dapat tak menjelami perasaan kita dekat bawah. Dan jadi nak nanti datang kuasa ni tarik itu cantiklah. Ambil je orang tu dan sebagainya. Tak ada mana. Kalau kita buat langsung jadi pegawai SCN, saya ingat dalam itu orang. Saya tak fikir yang tu. Kita bertangkap kan. Ini saya dah RM1 saya akan ganti orang. Tak ada juga terpaksa dah saya ambil dari 10 tahun dah. Jadi saya rasa itulah dia punya yang harus kita kaji pada dia. Bawah memang susah. Dan kita lari bertangkap, kaji tentang proses bertangkap dan nanti tu rasa sebab kita tak boleh. Kadang-kadang ada itu masalah yang kita hadapi dekat surau. Saya cerita pasal surau je. Lagi satu saya nak maklumkan, bagilah perhatian pada surau sikit. Jangan masjid saja. Bila ada tahu masjid surau, mana untuk imam dan bila masjid. Bila surau, kita imam surau. Jadi dia buat semayang di waktu sama dengan masjid waktu. Jadi kita kena sama-sama kena imam akan melihat ada surau. Saya setiap imam dengan Bilal, fungsi tak ada lawan tak apa. Jadi saya ingat itu je. Sama lah saya pada main ni kalau nak lampu lebih putih. Allah. Bekas gue perangan. Jadi dia terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih tuan. Okey. Jadi berkaitan dengan soalan tadi tuan, kita akan berusaha sebenarnya. Sebenarnya bukan surau tuan saja. Banyak surau dan masjid lagi kita ada kecuaian berkaitan dengan allowance tersebut dengan tauliah. Kita tengah berusaha dan imam daerah sekarang ni pun tengah berusaha dengan PPMD sekarang berusaha untuk kita senaraikan mana-mana lagi yang tak terima tauliah lagi dan tak terima allowance lagi. Saya mohon maaf banyak-banyak daripada pejabat agama sendiri. Daripada pejabat kadis sendirilah berkaitan tersebut. Sebab apa?
kita punya pegawai yang menguruskan masjid ni cuma ada staff dia 4 orang tuan-tuan. 4 orang saja. Jadi saya masjid kerajaan, yang ni PPMD, lepas tu imam daerah, lagi seorang pun Syarizan bahagian pegawai. Syarizan tu seorang menguruskan semua masjid dan surau. Masing-masing ada tindakan. Mungkin agak lambat tuan-tuan. Tapi insya-Allah tuan-tuan, selepas ini kita akan usahakan berkaitan tersebut. Sebab apa? Ustaz Rahim pun dah minat perkara tersebut dan diambil tindakan tersebut. Sangat lambat. Parah betul. Macam fatwa yang Ustaz kita ni, saya tengok surat dia 2019. Betul. Sekarang 2023. Jadi mana fatwa yang Ustaz bentang ni, kita baru tahu. Kemudian yang ni 2022. Yang ni 2022. Jadi maksudnya kalau kita tengok, kita memang tertinggal. Saya cadangkan, oleh kerana saya tengok kali pun datang, 11.30 tepat dia datang tengok. Kita mula pukul apa? Kita sarapan pukul apa? Jadi tak kena. Daftar 8 ke 9. 9 mula dalam surat. Tapi pukul 9 kita tak mula lagi. Dalam waktu pukul macam ni. Meja tak ada. Makan duduk orang. Jadi maksudnya saya cadangkan, tolonglah kita buat yang terbaik untuk nama agama Islam. Ramai orang butuh, jabatan agama memang lewat, memang leceh. Orang masyarakat luar butuh. Sedangkan kita memegang takut agama Islam. Tapi kita takut. Kawan-kawan saya datang pukul 8. Ada yang beritahu catering sampai pukul 8.30. Ini yang saya nak bincang. Minta maaf kerana emosi sikit. Tapi saya rasa banyak benda yang terlambat dan perlu dibincangkan. Majlis dialog saya cadangkan. Jabat Qadi duduk sini, Qadi duduk sama-sama. Kita buat dialog sama-sama. Banyak isu-isu yang melibatkan masjid dan surau. Mari kita bincangkan dan benda yang diselesaikan. Ini pada pandangan saya lah. Minta maaf banyak. Ya. Okay, terima kasih Haji. Sebenarnya saya pun orang baru lagi, kan? Qadi pun Qadi baru lagi. Kita nak perbarui yang baru. Faham sebenarnya? Kita nak buat yang terbaik ni tuan. Ni tengah nak berusaha ni. Sebab tu kita panggil pengurusi. Berapa lama tuan-tuan cakap pengurusi kita tak panggil untuk muzakarah? Berapa tempoh? Saya orang baru lagi. Imam daerah pun baru, Qadi pun baru. Dan Qadi dan Imam daerah berusaha nak settlekan masalah-masalah ni. InsyaAllah tuan-tuan. Kita akan cuba usaha. Ini peringkat pertama tuan-tuan. Nanti peringkat yang kedua kita perbaiki yang lebih baik. Sebab kita manusia tuan-tuan. Sama-sama manusia. Tapi kita cuba berusaha untuk kebaikan. InsyaAllah tuan-tuan. Terima kasih tuan atas nasihat. Atas nasihat tuan tadi. Tapi kita akan usaha. Sebab lain orang lainnya. Jadi kita kebanyakan yang baru, kita akan berusaha benda yang baru. Saya kat pejabat Qadi ni baru 2 tahun lebih. Nak masuk 3 tahun lah. Baru nak merangkak-rangkak. Belajar benda-benda ni, usaha untuk lebih baik. Tuan-tuan. Jadi kita sama-samalah untuk berusaha untuk dapat kebaikan jadi tuan-tuan. InsyaAllah Okey. Selesai dengan fatwa tersebut. Nanti berkaitan dengan perkelian-perkelian lain, saya akan maklumkan di dalam orang kata WhatsApp lah. Dia nak bentangkan dalam dah pukul 11.30. Jadi banyak persoalan-persoalan akan bertikaikan. Nanti next time kita akan buat muzakarah lagi berkaitan dengan pengurusi-pengurusi ni. Kita akan selesaikan satu persatu. Benda mana yang tak ambil tindakan, mana tindakan kita akan usaha buat. Okey, yang mana saya minta yang mana pengurusi perasan imam-imam bila-bila noja-noja yang tak dapat tauliah lagi ataupun tak dapat elon lagi, tolonglah maklumkan kepada penggerak. Kalau hari ini ada, pergi terus jumpa penggerak. Ni penggerak baru kita, Bulu Kasab. Kan dah lama tak ada. Ni dah ada, kita dah wujudkan. Tuan-tuan boleh rujuk. Nama dia Imam Yazid. Tuan-tuan boleh peringkat Bulu Kasab boleh jumpa dengan Imam Yazid. Faham tuan-tuan jadi sama-sama kita makmurkan sebenarnya. Makmurkan, kita bincangkan. Sebab tu kita kena ada buat muzakarah-muzakarah ni insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa, kalau hati sentuh pada tuan-tuan, tapi kita sama-sama ingatlah kita perbaiki. Tadi saya cakaplah intasullahu yang surukum wa yusabbi aqdamakum. Kita tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita insya-Allah tuan-tuan. Akhir kata iaitu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.